beliau nampak sharing saya itu dan merujuk, dan daripada situ mulanya saya bina relationship dengan pakar-pakar zakat. Right? So nak bina relationship dengan pakar-pakar zakat mudah ke? Susah ke? Tak. Jawapan saya mudah. As long as kita tahu, kita cuba nak bina relationship dengan pakar-pakar zakat. And then antara perjumpaan saya untuk makluman, antara soalan yang pernah ditanya kepada saya oleh Sobi Usamahah Datuk Dr. Lokman, Mufti Wilayah Persekutuan, ketika pertemuan saya dengan Sobi Usamahah berkenaan dengan nak tanya pendapat Sobi Usamahah idea penginovasian rukun game. Sobi Usamahah tanya saya, Farid, siapakah sebenarnya pakar zakat? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya jawab pada hari itu dan hari ini, saya jawab pada hari ini, saya bukan pakar. Pakar zakat adalah mereka yang bergelar amil. Yes, mereka adalah pakar zakat. Saya hanya penolong amil. Kalau dalam industri tu, saya adalah mentee. Mereka amil adalah mentor. Right? Walaupun saya selalu review laporan, memang tugas hakiki saya kutip zakat, right, dan bercerita buat program-program kesedaran berasaskan amalan berzakat, tapi saya bukan pakar zakat. Walaupun saya dah ada rukun game, saya dah innovate, saya innovator rukun game, right? Saya bukan pakar zakat. Walaupun saya ni pengasas klinik zakat, saya bukan pakar zakat. Right? Pakar zakatnya adalah amil zakat. Right? Itu serba sedikit tentang perjalanan klinik zakat. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman lagi, saya suka, dan klinik zakat ini adalah satu program yang mana dikhususkan untuk golongan usahawan. So kaedah kita buat zakat adalah basically based on kaedah kita buat zakat planning adalah by goal setting. Goal setting ni masuk macam mana? Maksudnya berapa sasaran yang tuan-puan nak sasarkan pada tahun tersebut. Sebagai contoh, saya suka ambil angka 1,000. Contoh, kena ingat bila angka 1,000 kita set sasaran 1,000 nak bayar zakat, ia bersamaan dengan 40,000 sales. Dia 40 kali ganda dengan apa yang kita sasarkan. Alright. Kemudian di sini dalam klinik zakat ni apa yang kita buat? Let's say sebagai contoh, bulan pertama kita ubah 1,000 tu instead of kepada setahun bayar lamsam, setahun sekali kita ubah kepada bayar bulanan. So di sinilah setiap 3 bulan sekali ataupun ada keadaan-keadaan situasi, saya juga buka amalkan open door, pintu terbuka untuk datang buat reality check sebulan sekali. Di sini kita akan di sini di pejabat di Anjung Sidik, Bandar Seri Putera, saya perincikan bersama dengan usahawan-usahawan di mana yang perlu basically berasaskan teori sarjana yang ada. Contoh Fishbone Ishikawa, sebagai contoh baru-baru ni kita ada buat SWOT analysis, alright. Kemudian kita akan buat portal sebagai contoh. Dan di sini, dan tidak cukup di situ, kita buat kontra positif, pengukuhan kepada teori berasaskan falsafah dan pendapat sarjana Islam. Kita kukuhkan teori yang tadi tu. Kalau kita basically based on kita buat reality check based on teori sarjana barat saja, adakah ia kuat? Tak, belum kuat lagi. Kami kukuhkan dengan teori-teori seperti Ibn Taymiyah, pendapat Imam Ghazali, Said Al-Awah, ramai lagi. So this is pelengkap yang mana it's just a puzzle. Dalam reality check ni, it's just a puzzle untuk kita sama-sama fahami tentang hingga rasa cinta pada Allah dan Rasul. Itu yang kita buat dalam klinik zakat. So harap penjelasan ini, dan kita dah buat daripada, untuk makluman, since bulan 12 2020. Alhamdulillah, antara yang kami bantu selain daripada Soho small office, dalam konsep klinik zakat kita bawa 3 konsep berbeza. Small office, house office yang bermula di rumah. Setup syarikatnya bermula di rumah saja. Kita bantu. Dan konsep yang kedua adalah family office, yang mana tuan-tuan dan
perempuan dah ada pejabat, dah ada unit marketing, dah ada unit dah ada office, dah ada contohnya kita ambil sebagai agensi, berkongsi bilik, berkongsi tempat, meja, ramai-ramai orang dengan ramai-ramai sahabat dan rakan-rakan komuniti. Unit manager dah ada unit manager, kan, agensi manager dah ada agensi manager sebagai contoh. Ini adalah konsep family office. Dan satu lagi adalah kaedah powerhouse, yang mana konsep ini dia lebih kepada berhad company. Jika nak dipecahkan konsep ini, boleh anggap powerhouse itu sebagai berhad, family office sebagai sendirian berhad, Soho adalah enterprise. Lebih kurang begitulah. Alright. So setakat ni alhamdulillah kita dah tertain hampir 3 powerhouse. Tiga-tiga yang mana mereka memang dah establish dalam IPO, dalam berusaha. And kita sedang bantu 3 lagi from family office going to powerhouse. Right. Dan kita sentiasa mengalu-alukan rakan-rakan usahawan di kalangan Soho untuk tampil. This is where zakat kita bukti dan terus terang amalan berzakat is very interesting bila mana kita perincikan satu persatu, kita jadikan sebagai satu dream and goals. Right? Alhamdulillah, untuk makluman, Rejab klinik zakat juga kami menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan buat goal setting pada Rejab, Syakban dan Ramadan. Waktu Rejab, kenapa kami tak mula pada Januari? Kerana pada Rejab, Syakban dan Ramadan ni ada 3 malam yang sangat istimewa for setting up, right? So untuk tidak, alhamdulillah, itu sedikit tentang aktiviti dalam klinik zakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Okay, now saya share sedikit tentang laporan penyelidik, alright? So a bit about laporan about isu kutipan zakat rentas padan ni. Tuan-tuan boleh download dekat PPZ Mawib, right? Dia ada e-book for free. And kajian ni dibuat oleh Dr. Ikhlas. Ni, kumpulan penyelidik. Ni, Dr. Loma, Dr. Aini, right? So editor ni adalah PPZ. Kemudian ini adalah berkenaan dengan teori-teori. Tadi awal pagi tadi saya ada kongsi berkenaan dengan video, dalam bentuk video. Ada beberapa pendapat yang pengukuhan kepada pendapat para ulama, ada yang mengatakan haram, right? Kepada statement haram tadi. So dalam ini diberi penjelasan kepada ia berkenaan dengan kalau secara detail ya, right? Ini bermaksud semuanya ini adalah penjelasan perintah mengutip. Terdapat juga dilantik perlis. Ini berkenaan dengan majlis agama yang ada. Right? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad. Konsep dan falsafah. Kita go through fast. Right? Seterusnya, kalau tuan-tuan tengok dekat sini lagi. Kata kunci kajian. Saya suka ni adalah abstrak. Okay. Ni dia highlightkan juga hak wajib ditunaikan. Antara pecahan-pecahan jenis zakat. Yang bermaksud dirikanlah solat, berikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Petikan daripada surah Al-Baqarah. Ambillah sebahagian. Surah At-Taubah. Jelaskan tentang zakat fitrah. Right. Kemudian seterusnya. Kaedah fiqh. Pendapat riwayatkan daripada Al-Bara bil Azib. Bahawa Umar Al-Khattab berkata. Saya nampak. Penjelasan yang jelas. Ada dinyatakan pendapat para sahabat. Which is itu adalah tamadun yang terbaik dan contoh dalam yang perlu kita akui. Right? Pemerintah mempunyai kuasa. Yes, pengagihan zakat itu adalah tanggungjawab pemerintah. Menurut Al-Mawardi, pendapat lagi dikukuhkan dengan pendapat, pada siapa yang memberikan zakatnya dengan mengharap pahala dari Allah, maka baginya pahalanya,
Dan barang siapa menolaknya, maka sesungguhnya kami mengambilnya dan separuh hartanya sebagai kewajipan dari kewajipan Tuhan kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad sama sekali dari zakat itu. Maksudnya ayat ini kalau diperincikan, keluarga Allahumma salli alul bait tidak halal bagi keluarga untuk terima duit zakat tu. Right. Seterusnya ni. Surutan kajian lepas berkenaan dengan di Malaysia dinyatakan perinci satu persatu ni NGO ada terlibat taklimat zakat. Alright, transformasi kutipan zakat satu persatu boleh baca ni. Very good. Ini adalah bagi input yang sangat detail pada saya. Right, yang dalam tulisan yang boleh dibaca. Seterusnya kajian menurut kajian Sanib Ahmad, Hairul Nizam Wahid dan Adnan Muhammad 2016 terdapat 79 orang daripada 753 orang responden membayar zakat secara tidak formal atau terus kepada asnaf. Ketidakpatuhan bukan tak boleh tapi dikategorikan sebagai ketidakpatuhan dalam ni. Lakunya kebocoran dalam kutipan zakat. Right? Ketidakpatuhan. So ini adalah a polite way untuk mengatakan do and don'ts lah. Alright. So saya selalunya how do I set do and don'ts based on statement penyelidik. I do not cakap simply said, ni jangan buat macam ni. Itu boleh. Tak. I'm not simply said. Saya ada rujukan saya, tuan-tuan boleh rujuk dekat portal. Tiada bahan di share, hanya muka depan saja. Ada puan. Oh ya. Yeah. Ada e-book puan dekat page akademik. Cuba tengok dekat akademik zakat. Akademik zakat PPZ Mawib. Assalamualaikum Puan Sofia, Sofina, right? Seterusnya corak pentadbiran. Ni untuk makluman. Setakat ni daripada dapatan saya berkenaan dengan amalan berzakat ataupun institusi amalan berzakat di Malaysia. Malaysia adalah antara negara rujukan dunia. Negara kita sering dijadikan rujukan. Baru-baru ni sebagai contoh, negara mana di Afrika, benua Afrika, lembaga zakat negeri Kedah dijemput membantu mereka. Okey. Sekolah zakat. Ni antara enactment. Ini kena ada dari segi ni kita perlu tahu Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, right? Dia ada enactment. Saya minta maaf jika sebutan saya kurang jelas, dagu saya terlari. Susah nak sebut. Makhraj kan. Makhraj huruf tu kadang-kadang sasar sikit. Agak payah untuk saya nak perbaikinya tu. Right. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Slide memang tak bergerak ke ataupun memang page tu je? Sebab nampak macam ada tu je. Tak bergerak Tak bergerak. Terima kasih. Allahu Akbar. Sekejap kita test. Yang ni kita boleh nampak tak ini? Boleh nampak gerak? Tuan Ya, dah bergerak. Okey, saya start balik. Okey, nanti saya dah perlu ke saya patah balik? Kita dah page 14 dah. Depends. Kita okey je. Alright. So, yang tuan nampak tadi just to confirm pagi tadi yang tuan nampak hanya page ni saja. Yang depan saja. Ni saja. Yang itu pun tadi tak nampak juga. Oh, ini. Atau ini? Yang azkar depan tu. Oh, ni. Yang tuan tunjuk PPZ yang depan sekali tu. Tak apalah. Kalau boleh buat summary, kalau dah nak sampai 14, kalau summary pun okay, no problem. Alright. Sure. Terima kasih tuan for the input. Alhamdulillah, summary. Okay, kita go through. Ini ada konsep. So basically apa yang saya kongsikan ni adalah laporan penyelidik. So kalau tuan-tuan dan perempuan biasa buat tesis, dia akan ada beberapa bab bagian 5 bab. So first adalah berkenaan dengan abstrak ataupun gambaran awal. So daripada yang apa yang saya kongsikan tadi tu adalah sedikit berkenaan dengan gambaran.
rentas isu-isu kupasan kepada isu-isu kenapa dan sandaran kenapa kita kena buat zakat planning instead of tunggu ujung tahun, tunggu audit report sebelum dan akhirnya sebagai contoh kalau kita cut off date for Sdn Bhd, cut off date 31 Disember, kita nak tunggu audit report for 3 months, at least bulan 3, bulan 4 baru dapat audit report dan kita nak bayar zakat. So at the end of the day, kita akan kena bayar kat perlis. So perkara ni secara tak langsung kita dah buat rentas kutipan zakat dan rentas kutip sepadan, right? Dah kutipan rentas sepadan tu dah berlaku. So nak avoid, ni adalah sandaran-sandaran daripada akademik, okay, yang mana dia menjelaskan, menyokong kepada pendapat-pendapat para ulama dan ustaz-ustaz, right? Kajian ini adalah page 7. So saya proceed ya. Ini adalah prinsip kutipan zakat, kuntip zakat yang tuan berjadikan sandaran. Dan saya amat galakkan tuan-tuan untuk go through laporan ini secara detail. Right? So para imam diceritakan sejarah sedikit. Surutan, so saya teruskan bahagian 2, page 9. Yang tadi tu bahagian 2, syarak, enactment tu dalam duduk bahagian 3, pentadbiran dan page pentadbiran dan perundangan zakat di Malaysia. Ni page 13, right? Setiap negeri dia ada enactment dia, Sabah, including Sabah dan Sarawak. Ni perlu diperincikan satu persatu. Cumanya untuk makluman, saya selalunya bahagian enactment ni kita bukan mandat saya untuk bercerita tentang enactment. Ni pegawai-pegawai syariah adalah mereka yang sebaiknya sebab mereka lebih faham tentang undang-undang, perjalanan, ordinance, section. So kita boleh, mereka adalah orang terbaik. Ni maksudnya dekat sini peguam-peguam syariah ini juga adalah orang-orang yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Alright. Seterusnya ini adalah perincian. Dari sudut lain terdapat ejen atau amil yang bertauliah namun membuat kutipan zakat di luar sempadan negeri yang dibenarkan. Selain itu terdapat juga individu yang membayar zakat di luar sempadan harta zakat. Ya, hasil ini berdasarkan kepada laporan kajian. Maksudnya kalau sebagai contoh amil di utara nak mes selatan nak collect ada perkara tu berlaku. Dah bertahun pun berlaku. Pada asalnya terang saya pernah juga menyantuni beberapa usahawan yang buat yang tiada zakat planning. Maksudnya pengurusan zakat dia tiada diuruskan secara bulanan. Dia hanya tunggu audit report. Which is impactnya pada adakah ini berkesan, kaedah dia berkesan pada pembangunan perusahaan. Jawapan saya dia kurang efektif, kurang berkesan. Sebab kita 100% kita tunggu last minute ataupun kita tunggu audit report. Sedangkan laporan kewangan yang tunai di tangan tu setiap bulan kita terima daripada bank statement tu kita terima setiap bulan. Soalan saya suka ini self reminder, kenapa kita perlu tunggu ujung tahun audit report kan, sedangkan laporan tu kita dah dapat setiap bulan. Sebagai pendiri perusahaan, right, kita sedangkan proses buat keputusan tu kita perlu buat setiap masa, setiap saat. Data tu kalau kita tak rely ada antara data bulanan dengan data ujung tahun, mana yang lebih kita perlukan untuk buat keputusan. Lebih kurang sikit lah. Ini lokasi kutipan zakat. Ada hadis. Alright. Ada hadis, ada detail. Klasifikasi ulama. Ada. Ini lebih kurang sedikit lah. Alright. Lebih kurang. Al-Khatib Al-Syabini. Masya Allah. Ini pengagihan. Kalau 8 asnaf di mana tempat, ini berkenaan dengan pengagihan. So tuan-tuan kalau nak tahu lebih lanjut perincian tentang pengagihan, boleh datang kepada klinik zakat. Secara fizikal kita akan buat board game. Di sini saya akan cerakinkan lagi apa yang 8 golongan. Dia sangat mana-mana kali keberapa yang diterima. Assalamualaikum Umi Latifah, apa khabar? Right, kat sini lagi. Ni cerita pasal lagi anak yatim, tidak dan tiada syak. Allahu Akbar, detail, sangat detail.
reality. Bidang kuasa disentuh juga bermaksud dengan tidak menyentuh apa-apa kuasa yang diberi kepada Badan Perundangan Negeri untuk membuat undang-undang. Ni jadual ke-9 disebut dalam senarai negeri, iaitu senarai kedua yang dinyatakan dalam jadual ke-9. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kedudukan kutipan rentas negeri. Right. Participant can senior. Okay. See your application. Alright. Wajib menukar zakat perniagaan ke atas syarikat berkaitan kerajaan JLC. Ni sebagai contoh, antara contoh yang baik adalah McDonald's. Itu yang setiap ada bahan yang di-share, itu saja. Itu yang saya beritahu. Alright. Contoh McDonald's adalah satu perusahaan yang baik. Right? Yang mana dipecah kepada negeri. Itu a very good. Which is this is where yang memberi faedah, memberi manfaat. Faedah pula. Memberi kelebihan kepada perusahaan jika mereka patuh. Dari segi kepatuhan, patuh pada enactment. Contoh dekat sini adalah dari segi visibility. Setiap negeri, bayangkan dah macam McDonald bayar kat Negeri Sembilan, McDonald bayar dekat Selangor, McDonald bayar dekat JB. Hari tu kat Kelantan, River Kelantan pun ada keluar. Kan? Detail. Secara tak langsung dia jadi a good marketing pada ad dan memberi nilai tambah kepada nilai terap perusahaan. Secara tak langsung ni menaikkan credibility McDonald sebagai satu perusahaan yang mengusahakan makanan halal. Sebagai contoh. So boleh tak syarikat-syarikat, sebagai contoh, saya selalu jumpa dengan usahawan-usahawan yang dia tanya, boleh tak saya duduk di KL tapi saya nak bayar dekat Selangor? Boleh tak? Boleh. Saya selalu cakap itu boleh. Tuan ada syarikat, ada tak office di Selangor? So setiap apa yang keuntungan yang dibuat, jika ada setiap keuntungan yang dibuat Selangor, yang bahagian itu yang dijelaskan di Selangor. Alright. So kalau pada tuan-tuan, so ini statement itu ni sebagai satu galakan sebenarnya pada rakan-rakan usahawan, tuan-tuan dan puan-puan, pendiri perusahaan untuk pertimbangkan. Banyak manfaat bila mana kita let's say sebagai contoh, tuan-tuan nak sebagai contoh di Negeri Sembilan, di KL, mereka ada pengagihan semula. Bila mana kita bayar satu amount 50,000, kita akan dapat sebagai, kita perlu buat permohonan dan kita akan dapat balik 25% untuk Kuala Lumpur pengagihan semula. 25% ni kita boleh buat agih program-program CSR. Sebagai contoh, yang sedang dijalankan ada satu company ni memberi pendidikan tentang bahasa Inggeris. So banyak, ini antara point of view yang perlu kita fikirkan. Kenapa asbab mencari point of view ataupun entry point. Kenapa saya perlu buka kat KL office ya? Kenapa saya perlu buka dekat Negeri Sembilan? Ini antara manfaatnya. So andai kata kalau tuan-tuan nak, saya dekat Negeri Sembilan, saya dekat Selangor, saya nak bagi saya nak bagi dekat Sembilan lah. Sebab saya boleh mohon pengagihan. Untuk Negeri Sembilan dibagi balik pengagihan 3/8. Dibagi balik. Saya nak dapatkan pengagihan tu. Boleh tak? Perkara tu dia ada kaitan dalam laporan ni. Dia ada perkara yang perlu kita pertimbangkan. Dia ada kaitan dengan hablu minallah wa hablu minallah. Hablu minallah wa hablu minan nas. Maksudnya dari segi pengurusan zakat pengagihan, setiap kutipan yang kita collect, jika ni kita bangunkan syarikat perusahaan di Selangor, ia adalah hak untuk orang-orang negeri Selangor. Dan kata, selagi mana ada lagi orang asnaf yang belum terima duit zakat di negeri Selangor, kita dari segi pengurusan amil tidak boleh pergi ke negeri lain. Pengagihan tu tak boleh berlaku di negeri lain. So fokus ni adalah, ini berlaku daripada kisah ni, dan saya perkukuhkan kisah ni, situasi ni dari kisah sahabat antara Sayyidina Umar dengan Muaz.
Ketika itu kerajaan ataupun negeri di bawah pentadbiran di Mekah dilanda kemarau. Alright. So Muaz hadir untuk bantu Omar. Omar tegaskan selagi mana perkara yang sama. Selagi mana negeri yang taklukan administration bawah Muaz masih ada asnaf yang tak dapat, utamakan sana dulu. Selesai sana baru dia datang. Baru datang ke Omar. Omar, ini serba sedikit tentang gambaran. So dia ada melibatkan hak para anak-anak asnaf, golongan asnaf ni. So it's not fair for us semata-mata kita nak dapatkan pertumbuhan ataupun kita nak bangunkan syarikat kita, kenapa semata-mata nak visibility kan, kita cross the state. It's not worth it lah for me kan. So dari segi pengagihan, terus terang untuk makluman, sebenarnya bila kita buat goal setting, antara kenapa sebab kita tak dapat goals kita tu adalah kita ada tak kita jaga hak-hak mereka ni. Dan melalui zakat lah, kadang-kadang kita terlupa tau, kita lepas pandang. So this is where untuk pastikan zakat planning kita on track. Alhamdulillah, Islam itu syumul. Dia jaga hak kita. Walaupun apa yang kita keluarkan dan apa yang kita keluarkan 1/40 saja, tetapi hak Islam pastikan hak-hak perjalanan zakat planning kita ni, khususnya dari segi pengagihan kepada anak-anak tu, anak-anak asnaf, fakir dan miskin berlaku. Dan mereka, yakni khususnya dari segi golongan mu'alaf. Golongan mu'alaf dibela. Mereka nak masuk Islam ni, kita tak halang pun mereka nak mendalami Islam. Bahkan kita beri mudahkan urusan mereka. Ini antara kebaikan dan kelebihan zakat dalam in setting up your goals and dream. Kejar cita-cita dan impian. Right? Kedudukan hukum, ni diceritakan lagi. So perincian tentang hak manusia, hablu minallah wa hablu minan nas, ada dalam ni tuan-tuan dan puan-puan. Mohon tuan-tuan perincikan untuk study, bukan study lah kan, go through at least sekali kan, dan kat situ dia akan jelas setiap detail laporan ni, sekali dengan hadis, pendapat sarjana Islam. Wow. No, it's interesting to know, untuk setidaknya kita faham tentang amalan berzakat kan, on the surface. The fundamental falsafah dia, wow, very, Allahu Akbar, saya jatuh cinta tuan-tuan. Inilah sebab. Allahu Akbar. Okay, fatwa. So kajian-kajian ni lah yang membantu akademik zakat ni. Badan-badan fatwa, kita duk fikir pejabat mufti saja kan, tak. Ni ada lagi pecahan lagi. Boleh tengok ada portal, okay, keputusan ulama. Okay. Ni bahagian 6. So di bahagian kesimpulan. Teori kutipan, teori tempat zakat, realiti kutipan. Ini serba sedikit tentang laporan penyelidik. So for further details, kejap saya sharekan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi ada. Zakat ni ada apa-apa soalan tak? Kan kalau perkara ni tak sekejap saya check. So dekat sini saya suka as a self reminder, let's say kalau tuan-tuan dan puan berjumpa dengan sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan usahawan, boleh ke tidak. So this is where buat ke negeri lain, rentas kutipan zakat. So antara the best method ataupun the best approach yang saya gunakan adalah bukan bagi laporan penyelidik. Saya just mention ada laporan penyelidik kepada segmen ulama. And then kita galakkanlah rakan-rakan kita ni, rakan-rakan kita, circle yang kita ada sekeliling kita untuk buat zakat planning.
Right? Zakat merit planning susah ke buat zakat planning? Tidak. Ia tidak pun melibatkan uh, ya, tidak melibatkan orang ketiga pun. Zakat planning ia mudah, cukup sekadar dokumentasi bank statement ada di, kita rujuk pada cash in hand tu. Jualan yang kita terima tu, apa yang kita bayar itu hanya 1/40, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan satu biji kek, sebiji kek ataupun sebuah kek, okey. Kek ni besar dan luas kek tu, kek tu bulat, alright. Besarnya saiz kek tu bergantung pada jualan tuan-tuan dan puan-puan, alright. Kemudian kek tu tuan-tuan belah kepada 40 bahagian. Yang diwajibkan dan disyariatkan kepada kita dan difardukan kepada kita hanya 1/40 saja. Alright, 1. Bukan 2, bukan 3, bukan 5, bukan 1/8, 1/40. Kita agihkan dahulu 1/40, jelaskan bayaran zakatnya, 39 tu kita uruskanlah. 1/40 mudah. Paling dan dari segi bank statement, nak mudahkan lagi, saya perincikan lagi. Dari segi jual, kita hanya perlu rujuk pada your bank statement cash in hand. Jualan bukannya jualan based on invoice, bukan. Kadang-kadang bila kita base berniaga ni bagi invoice, ada invoice payment tu yang masih belum dibayar, dijelaskan. So kita hanya keluarkan sales tunai di tangan saja, 1/40. Lagi 39 mudah. Setiap bulan insya-Allah. Itu kaedah ini yang kita mudah. Tak perlu pun melibatkan dokumen tu, tak perlu pun kongsi dengan perunding dengan saya, sebab all your bank statement kita tu adalah PNC kan. So kita nak buat anggaran pun tak nak dapatkan will be dari segi pengiraan tu, bila kita ada bank statement tu will be more accurate. Itu pun dah jauh lebih baik, ataupun itu adalah tindakan pertama yang boleh kita buat. Kemudian bila mana perniagaan kita dah lebih luas dan makin kita dah makin maju, from family office dah naik kepada powerhouse. Daripada satu cawangan kita ada banyak cawangan. Ini perlu dan boleh, saya amat galakkan kepada tuan-tuan untuk dapatkan pendapat para audit, para accountant, untuk diselarikan audit. Dan setakat ni alhamdulillah, daripada kutipan yang kita buat kan, growing, most of the company, 33 syarikat perusahaan yang bersama dengan kita, dia punya zakat planning tu asalnya 1,000 dan kini dah meningkat walaupun dalam waktu COVID. And last year the highest yang kita dapat adalah sebanyak, saya collect kerana dengan izin Allah 35,000 hampir setahun for start. So sales kita a nice figure kan. Tuan-tuan nak tengok macam mana kita nak buat setting up your as you know, for your information, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat setting 1,000, your sales must be kena kali dengan 40 kali dengan apa yang kita sasarkan. Simple. Simple as that. Senang saja. Kita sasarkan 40 kali. So masuknya dekat situ secara tak langsung, bila tuan-tuan bayar zakat, tuan-tuan menjelaskan ada berapa jualan yang terkumpul pada perusahaan. Dan di sini tak ramai yang nampak jumlah zakat di sebalik angka jumlah jualan tuan-tuan dan puan-puan di sebalik angka ataupun jumlah yang tuan-tuan zakatkan. Menurut Imam Ghazali, apa yang saya buat, orang yang dari segi pengurusan bayar zakat ni, ia perlu sama seperti sedekah. Maksudnya bila mana kita yang bayar zakat, kita jangan sebut berapa amount pun. Saya sebagai perunding, bila mana ada orang tanya berapa syarikat dikeluar, saya tak pernah bagi tahu berapa amount. Berapa amount. Saya just declare this is where, macam saya alhamdulillah kita ada weekly meeting. Dalam weekly meeting tu, walaupun saya dapat hari Senin, hari Selasa saya kena declare tak. Saya tunggu hujung bulan, saya declare collected amount.
So secara tak langsung jualan tuan-tuan dan perempuan selamat. Rahsia itu rahsia kan, rahsia tuan-tuan dan perempuan saya simpan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, this is where menurut Imam Ghazali lagi, sebagai muzaki saya perlu war-warkan untuk menyemarakkan lagi usaha memberi kesedaran ni. So apa yang saya buat, this is where for tuan-tuan dan perempuan di negeri Selangor, sebagai contoh, di negeri Selangor sekarang ni, negeri Selangor yang beri kami tauliah untuk buat kutipan zakat, saya perlukan pada mereka yang membayar bakal-bakal muzaki mengeluarkan zakat melalui klinik zakat. Untuk makluman, 50% akan disalurkan kepada Mahat Tafiz Bandar Hill Park di Shah Alam. Alright. Dan saya perlukan logo tuan-tuan dan perempuan syarikat. Ini saya tak letak gambar tuan-tuan, saya letak your logo and your initial sebagai usaha mewar-warkan. So ini kita selari dan selaraskan aktiviti di klinik zakat berasaskan pendapat Imam Ghazali yang spesifik ni tadi. Dan untuk makluman, insya-Allah doakan pada klinik zakat agar next year, this year kita dapat terima tauliah, daripada PPZ Mawid pula. So dekat situ nanti dia akan merancakkan lagi usaha pertumbuhan visibility perusahaan. So ini sedikit harapnya tuan-tuan jelas kan perkara yang do and don'ts sebagai muzaki dan sebagai pendiri perusahaan. So kita alright, jika ada sebarang soalan saya sedia buka, sebab since kita tak adalah sampai pukul 10. Yes. Ya, iPhone. Ada sebarang soalan? Apakah syarat untuk memohon bagi amil zakat bagi pertubuhan negeri Selangor? Okey, Noraniza Idris. Alright, untuk memohon pada menjadi amil zakat, okey, ini perjalanan saya lah. Untuk negeri Selangor, kalau nak masuk NGO tu perlu di negeri Selangor lah. Kena ada office di negeri Selangor. Kemudian you must have 20 list, contact list, siapa yang bakal menjadi your potential muzaki, ataupun siapa yang puan akan pantau untuk bantu pertumbuhan usaha 20 orang ni tadi, your contact sphere lah kan. Sebab apa, dalam zakat perniagaan dia ada syarat khusus, yakni pertumbuhan. So this is where kita kena bantu kita kita dipertanggungjawabkan untuk membantu perusahaan-perusahaan untuk grow. We must have the skill untuk bantu. In other words, qualification kita perlu ada. Ini untuk support lah, bukan set by the Amil Islamic Business Coaching at least, untuk bantu mereka. So on my fruitful journey, dokumen selain pada itu, kita kena ada pengalaman setidaknya 2 tahun dalam bidang zakat, sebab dia khusus. Ni proses 2 tahun pengalaman ni, ketika proses temu duga kita akan diuji soalan-soalan yang berkaitan dengan pengalaman ni. Kemudian kita kena ada idea bagaimana kita nak beri kesedaran, sebab dari segi daripada pengalaman, daripada perjumpaan saya dengan pakar-pakar zakat, setiap apa yang kita dapat tu kita kena gandakan 3 kali ganda. Contoh, sebagai contoh, saya dapat collect 100,000, commission saya dapat sebagai contoh saya dapat dalam 10,000, saya dapat collect commission saya dalam 1,000. 1,000 ni lah pakar-pakar zakat akan query kita balik, apa yang awak buat dengan 1,000 ni. So sepanjang pengalaman saya, sesi-sesi pertemuan saya dengan pakar-pakar zakat, mereka sarankan saya galakkan 3,000 ni naik gandakan kepada 3 kali ganda. Kalau boleh setidak-tidaknya RM3,000 amount. So untuk kenapa perlu digandakan, sebab nak merancakkan lagi kesedaran, dan mereka tak beri harapan pun jangan rely pada kami. Itu kita perlu ada idea bagaimana nak beri kesedaran dan bagaimana nak gandakan komisen yang kita dapat. Dan yang ketiga, kita kena ada niat.
Niat untuk bantu rakan-rakan usahawan, bantu pertama niat untuk dalami pengagihan zakat. Sebab pengagihan zakat tu ada 8 pecahan. So 8 itu fakir kadang-kadang jika kita tak jelas kan, ramai masyarakat ada data statistik daripada sebanyak untuk kita bantu. This is where kita kena dapat kuasai amalan berzakat supaya kita dapat bantu pakar-pakar zakat. Sebab dah ada statistik menunjukkan 73% antara pembayar zakat tak tahu syarat-syarat wajib berzakat. Ada data statistik hasil temu bual dengan pembayar zakat. Pembayar zakat 73%. Bayangkan kalau bilangan zakat tu makin meningkat, maknanya makin ramailah yang tak tahu tentang syarat wajib berzakat. So kita sebagai perundi zakat perlu jelaskan tentang pengagihan zakat. This is where untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan pada mereka yang berminat menjadi perunding dan mendalami pengagihan zakat, saya buat innovate rukun game yang mana kita perinci, kita perkasakan kaedah pengiraan zakat, kan, pemahaman tentang zakat, dan selepas permainan tu kita seeding, kita kontrapositifkan, kita neutralkan keadaan dengan pengagihan. Bagaimana dari segi kutipan dan pengagihan. So asas. Ini antara, so this is where saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan pada yang duduk ada dalam grup WhatsApp group, saya ada kongsikan link kepada 5 soalan asas. Alright, I'm giving out siapa yang dapat jawapan dengan tepat 5 soalan asas tu, saya pelawa tuan-tuan dan puan-puan hadir ke dalam sesi eksklusif klinik zakat yang mana kita akan for paling lama pun 3 jam lah, kan? Kita akan study, kita akan go through, kita akan terokai rukun game. Rukun game ni adalah idea ni disokong oleh Sobi Usamaha. Saya dapat sokongan peribadi Sobi Usamaha secara lisan. Kemudian konten board game tu telah disemak oleh Akademik Zakat PPZ Mawib. Idea selepas kita dapat sokongan, idea tu saya bawa kepada Sintok International Games and Gamification. Kita dapat recognition, diiktiraf sebagai produk inovasi oleh Pusat Inovasi dan Pengkomersialan Universiti Utara Malaysia. Dan this is where this is where kita gunakan, saya gunakan dia modul untuk dalam program-program positive work attitude. Kita banner, this is where kita banner gelagat budaya dan Islami dalam organisasi. A simple perkara je, asas saya bawa pendekatan yang asas, kita sentuh kepada intrinsic motivational, sebab most of business owner people motivasi mereka adalah duit, ramai jarang. This is where kita bimbing mereka. Duit bukan tak boleh ambil, bukan tak boleh nak digandakan, bukan kita tak boleh adakan sales generator, boleh, tapi you must have talibun ilmu, faridatun ala kulli muslim, untuk ilmu itu kena ada ilmu at least untuk kita guide perjalanan. Allahu Akbar. Gitulah tuan-tuan dan puan sedikit. Kemudian Allahu Akbar, dari segi documentation puan perlu sediakan your profile, company profile, right, untuk mohon. Again kat sini for a start, for a beginning, tuan-tuan boleh kepada mereka yang belum menjadi ahli di PIM, boleh jadi ahli di PIM. So this is where kita boleh collaborate nanti. Again, atau those again yang ada dalam group boleh start jawab 5 soalan. Kan nanti email tu tuan-tuan akan dapat e-book, kan, kita akan persiapkan perinci kat mana lagi selain pada rujukan PPZ Mawib, macam mana terus terang rujukan apa yang saya gunakan untuk dapat saya ada ceritakan bagaimana kita dapat sokongan peribadi saya bersama tu. Saya guna saya terlibat dengan program yang lain. Program yang mana? Pelibatan saya dalam kajian boleh ada saya nyatakan. Right? Itu sedikit tentang lah. Alright, untuk makluman, antara kebaikan jadi di PIM baru-baru ni,
Datuk Seri baru launch infak DPIM. So kita DPIM ada sediakan geran untuk usahawan-usahawan. So geran ini wow. Right? Cik Farid, Yeah. macam dia bukan geran tau, dia adalah bantuan. Yes. Ada So Mm-mm. penerima pertama kita adalah ahli di PIM Johor. Mm-mm. Rumah beliau terlibat dalam kebakaran, habis semua satu rumah terbakar, memang total loss. Jadi kita dapat hulurkan sumbangan lah kepada dia sebanyak RM500. Sebabnya kami perhatikan kebanyakan NGO yang minta bantuan, maksudnya minta infak ni, dia punya kumpulan sasaran dia jarang dapat usahawan, jarang nak bagi pada usahawan. Sedangkan kita usahawan bila kita jatuh, kadang tak tahu mana nak pergi pinjam bank, tak lepas, nak pergi agensi, banyak kerana. So kita tak ada sumber lah. Jadi ada yang sampai terdesak pergi ke Along semua tu kan. Jadi kita tak nak macam tu. Lepas tu sekarang ni kan yang Tashenggo pun dia buat pinjaman tapi dia punya rate pun dah macam Along dah. 18 ke 36%. Betul lagi teruk daripada Along. So jadi kita tak nak usahawan-usahawan ni bila terdesak tu dia pergi sampai ke tempat-tempat yang ribatnya terlalu tinggi tau. Jadi kita di PIM Putrajaya, inisiatif infak di PIM ni adalah untuk membantu usahawan-usahawan yang jatuh supaya dia boleh bangun balik. At least kita bagi modal untuk beli joran tu lah kan. Jadi dia dapat mengair cari ikan kan. So macam itulah kita harap dengan wujudnya infak di PIM ni, kita ada golongan business community boleh saling membantu antara satu sama lain. Jadi nanti saya cari link, saya share screen. Puan Elis ada, Puan Nur Sofina Hasan ada tanya bagaimana ingin jadi ahli DPIM. Nanti saya hubungi Puan. Terbaik, alhamdulillah. Right. So ini terima kasih Elis again. Dia ada bantuan one off kepada ahli-ahli DPIM. And so hari ini saya tak bercadang nak habis lama. Sedikit tentang untuk makluman dekat sini saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan, ni saya sharekan untuk sekejap saya sharekan link saya. Let's say kalau ada untuk tuan-tuan go through juga web page Dwi Quality. Di situ ada beberapa program dan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan manfaatkan untuk pertumbuhan. Menambahkan nilai terap perusahaan dan juga nilai tambah kepada perusahaan. Nilai tambah ni penting untuk kita secara tak langsung dia dapat meningkatkan motivasi pasukan tuan-tuan dan puan-puan. Right? Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya akhiri, saya ingin buka ruang dan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk barang dalam masa kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyatakan perkara-perkara yang ingin ditanya ataupun take out atau pendapatan yang tuan-tuan dapat pada perkongsian pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, silakan tuan-tuan. Kalau Elis, Puan Elis. Ya. Ada sebarang tambahan selain daripada Okay. Saya sharekan sekejap Semoga dia kita punya bantuan ni prioriti kepada ahli DPIM. Kalau bukan pun kita bantu juga. Boleh dengar? Boleh.
So tu okey, itulah dia punya RM1 mungkin nampak sedikit, tapi siapa tahu nilai RM1 itu bakal menyelamatkan kita dari dahsyatnya azab api neraka. Hilang suara lah. sorry. Okey, tadi tu adalah video introduction. So kalau nak menyumbang, nak berinfak ni boleh masuk ke ni infak@dpim.com. Kita masih dalam proses pembaharuan, maksudnya masih baru launch kan, jadi masih dalam proses menambah baik. So kalau tuan-puan ada apa-apa cadangan untuk website ni, boleh bagi tahulah, boleh kami boleh sampaikan kepada team developer. Kalau ada macam susah nak browse ke apa ke, so akan datang kita akan develop mobile app juga. So, boleh jadikan macam setiap Jumaat tu infak Jumaat ke itu sajalah daripada saya. Terima kasih kerana join sesi pagi ni. Kembali kepada Cik Farid. Alhamdulillah, untuk makluman, terima kasih Alice for the info. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur ada someone to guide me in terms of explanation. Nampak bila dah lari dagu habis makhraj huruf about program-program yang ada di dalam DPIM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, ada tak dekat dalam grup ni yang tak ada dalam WhatsApp grup Klinik Zakat? Okey. Puan, okey. Untuk makluman, saya ada kongsikan dalam grup WhatsApp Klinik Zakat link untuk tuan-tuan dan puan-puan menjawab 5 soalan tadi. So bagi mereka yang jawab dengan tepat, itu adalah invitation, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat e-book terlebih dahulu berkenaan Klinik Zakat. Kemudian nanti kita akan tetapkan satu tarikh selepas Syawal, insya-Allah, sebab Syawal banyak open house kan. Saya belum ada. Okey, boleh tak nanti kita add Puan, okey, kalau tak ada sekejap saya sharekan link. Copy link. Copy link sekejap Okey, puan boleh copy link ni puan. Join daripada link ni, insya-Allah. Okey, itu adalah link tu untuk masuk dalam Klinik Zakat. Grup tu masih dalam bentuk satu way communication. Nanti selepas Ramadan, insya-Allah, Syawal, kita akan open grup tu untuk sebarang persoalan dan untuk guide perunding-perunding, khususnya mereka yang nak mulakan usaha dakwah. Membimbing usahawan-usahawan, insya-Allah. So dalam, untuk makluman puan, dalam tu nanti saya akan kongsikan beberapa link yang puan boleh satu inisiatif untuk puan mulakan langkah membuat tindakan, khususnya memahami dalam amalan berzakat. Right? Alhamdulillah, saya kira perkongsian pada pagi ni kita boleh tamatkan dah kot, dan kita boleh tamatkan dalam 1 jam awal. So ada tak siapa-siapa dekat sini, kod lah ada sebarang soalan berkenaan dengan direct soalan, saya sedia insya-Allah menjawab. Berkenaan Klinik Zakat, rukun game, requirement, anything, insya-Allah saya sedia menjawab. Tak ada. Okey, ni saya bagi sedikit. Right? Ada? Yes, Nordina. Nak tanya? Right. Okey, tak ada? Ada?
Alhamdulillah. Assalamualaikum. Malam lambat soalan. Saya sama seperti minggu lepas. Minggu lepas soalan apa ya? Jika saya Ha. ikut Assalamualaikum Tuan. Salam. Ya Puan. Saya Puan Ros. Saya boleh bertanya ke Tuan? Silakan Puan. Okey Puan. Tuan, saya nak tanya bagaimana pengiraan zakat untuk orang yang buat pembelian emas, tapi emas tu dipajakkan. Dia dikira zakat untuk emas yang pajak ke ataupun macam mana kiraan dia tu? Oh, ini ada dalam video yang Tuan Syakur semalam, minggu lepas Tuan Syakur. Ya, buat saya kan? baru dapat link hari ni masuk klinik zakat ni. Minta maaf Tuan, saya baru jumpa. So okey, tak apa. Nanti Puan boleh tengok dekat YouTube Klinik Zakat. Oh, YouTube klinik zakat ni. Tajuk ada. apa Tuan? Dia bawa seminar webinar minggu lepas, webinar Ramadan. Webinar Berkenaan Ramadan. emas. Berkenaan emas ya? Okey Tuan. Okey, terima kasih Tuan. Tapi Alright. Tuan boleh elaborate sikit boleh ya Tuan? Kalau Tuan ada ilmu. Saya kalau berkaitan dengan emas minggu lepas, if I'm not mistaken, you have to go through dulu Puan. I have to go through, and dia ada kaitan dengan harga dengan sewa emas tu sendiri. It's interesting to go in detail. Itu lebih menarik lah. Ya, okey. Okey. Tak apa, Lebih- terima kasih Tuan ya. Very good. Boleh Puan perkenalkan diri Puan? Saya Puan Ros daripada Kuantan Pahang Tuan. Allahu Akbar. Perniagaan? Saya baru berjinak dengan quantum metal Tuan. Tuan Okey. pernah dengar tak? Sebelum ni? Saya guru Tuan. Allahu Akbar. Jadi kalau saya dapat saya dapat ilmu tu, saya akan terang pada student saya Tuan, sebab saya mengajar bab perniagaan, matematik perniagaan Tuan. Menarik. Menarik Puan. Nanti boleh mohon untuk Puan go through YouTube Klinik Zakat. Dalam tu ada diperincikan minit ke berapa. Saya tak berapa tak berani nak cakap minit ke berapa. Ya. Nanti ada dalam tu. Ada kita kongsikan minggu lepas. Ya, okey. Alright. Terima kasih Tuan. Okey. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Boleh tak saya ikut cara pengiraan zakat Bitcoin yang dikeluarkan oleh Mufti Perlis walaupun saya tinggal di negeri lain selain Perlis. Saya tinggal di Perak. Okey, Bitcoin tu awak. Okey. Sekarang ni kita perincikan lain pengiraan dia. Kita kena tengok syarat-syarat dulu. Syarat wajib berzakat. Ni saya minta stop record dulu Okey.